Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya. Saudara, apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat. Saudara Hamzah Zabudin, saudara Hamzah Abdullah, saudara Hamzah Abdullah, saudara Zamari LC, saudara Azrun Jalil, saudara Stalin, saudara Syah Ibrahim, saudara ZMK Makmur, saudara Puan Syarifah Hapipah dari Johor, Mengkor pakcik, Mengkor lah saudara, Joka Karim, itu juga ada Sabarudin Din, saudara Amy Danish, apa khabar? Apa khabar Raja Kamal Raja Baizan ku? Sihat di Sungai Petani ya. Saudara Samsul Anwar, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, saudara John Ringo, salam Madani katanya. Saudara Puan Nuriah Asyad, saudara Syahli Ahmad, salam sejahtera. Itu juga saudara Hajah Comel, Oping Temu, Sebra, saudara Azli, by Chef Tahir ya, saudara Yusa Yidras. Dekat sangat dicantum, saya nak sebut pun tak tahu ya, saudara Azli. Juga saudara ini Mira Harun, Nur Helmi, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah Kelantan, Tuan Muhammad Zaidi, apa khabar sahabat? Saudara Johaidi, saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, Puan Robidin bersama dengan pasangannya, saudara Puan Nur Jumayah Abdul Razak dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir ya Puan Nur Jumayah. Saudara Ahmad Faruza, salam pencerahan. Kita juga saudara Syahrani Salmah daripada Sri Iskandar, saudara Ahmad Map, saudara Ahmad Spana, saudara apa khabar? Puan Nuriah Arsyad, saudara Ibjah, salam perjuangan Kama Awang, saudara Samsul Anwar, saudara Pak Cu dari Langkap, Perak, Puan saudara Jamaluddin Rahani, saudara Anan Ahmad. Kita juga dengan saudara Raja Shah Daniel, apa khabar ku? Saudara Muhammad Ramazan, saudara PAM saja, saudara PAM, saudara Nursyidah Kasim, saudara Nazar K, saudara Awang Yusof. Itu juga Sayulan, saudara Ismail Map, saudara Alias Kota, saudara Azmi Omar, apa khabar sahabat dari Mindef ya, saudara Ami Bashir, saudara Mus Ahmad dari Kepala Batas, dia kata cerah hari ni, saudara Mak J, saudara Fazlil Mokhtar, saudara Muhammad Ramazan, saudara Awang Yusof, Abdul Wahid Karim, Puan Nurliza, Cik Ani, Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Itu juga Syirun Basirun, saudara Mat Spana Jaya, kebenaran tetap bersama dengan bosku katanya. Limat, saudara Rosli Bibi dari Ipoh Perak ya, saudara Rosali Bibi, Ramli Karim, apa khabar sahabat? Orang Keluang, Nazri Jo, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara, sebab hari ni banyak perkara, dan perkara tu 1-2 subjeknya tapi panjang ceritanya, mungkinlah saudara. Saya cuba memberi pencerahan yang terbaik untuk anda saudara. Sebenarnya hari ini saudara, seperti biasa saya mulakan pencerahan saya dengan melaporkan apa yang terjadi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Februari, hari yang ke-1071. COVID-19 masih lagi melanda negara kita ini saudara. Laporan yang saya terima daripada sahabat kita saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio dari Sri Melaya, ada peningkatan rupanya semalam saudara. Daripada 167 dia meningkat kepada 184. Ini menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang dijengah oleh virus corona 5,41,358 orang. Bagaimanapun yang sembuh adalah 4,995,079 orang. Alhamdulillah, walaupun meningkat tapi tiada kematian dilaporkan. Tahniah pada Dr. Zaleha Mustafa kerana masih lagi berusaha bersama-sama dengan warganya di Kementerian Kesihatan untuk menyantuni. Terima kasih Saudara Mat Spana, anda harus bersetuju dan tak bersetuju. Begitulah saudara. Dr. Zaleha berusahalah dengan timnya di Kementerian Kesihatan untuk menangani COVID-19. Saya melihat dari segi laporan yang dilaporkan oleh saudara Jamil awal pagi tadi saudara, terdapat peningkatan di 10 buah negeri saudara. 10 buah negeri meningkat. Walaupun angkanya tak banyak, tetapi 10 negeri ada peningkatan dan susut cuma di 4 negeri. Sementara itu di Kedah dia kekal 9 jangkitan
dan Perlis 2 jangkitan. Labuan nampaknya kembali sifar, alhamdulillah. Dan di Selangor jangkitannya susut kepada 53. Artinya saudara, seluruh negara tiada negeri yang jangkitan COVID-19 ini mengatasi angka 100. Sebab itu saya katakan ada ruang untuk kita memutuskan ini COVID-19 ini, asalkan kita berusaha. Kita pakai pelitup muka bila naik kenderaan awam dan kita melakukan penjarakan sosial saudara. Itulah yang dapat saya laporkan saat ini kedudukan negara kita berhubung dengan COVID-19. Kita masuk segmen e-commerce. Dalam segmen e-commerce ni, teman-teman yang punya produk, kalau nak saya wawarkan tak ada masalah. Ya saudara, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia memasarkan setangi Al-Baqur dan juga parfum daripada Timur Tengah yang dibuat berasaskan pati kayu gaharu. Kalau tak dapat dengan Siti Zorah, tak dapat menghubungi Al-Azhar, bolehlah saudara hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Menyebut Siti Farehah, jangan lupa saudara, dendeng manis Siti Farehah. Harga masih lagi kekal harga lama, walaupun harga barang naik. Dan dendeng manis itu sesuai untuk jadi lauk kita, sesuai untuk makan dengan porridge, dengan pulut ataupun dengan roti saudara. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, kalau mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, sila hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali saudara, makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, rangup dan manis. Harganya pun murah serta bila makan mengasyikkan saudara. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara Blok Kadir, saudara Anam Gresik, saudara Nur Azila, kita juga saudara Razak Yub, saudara Selamah Yusof, saudara Abdul Malik, saudara Muhammad Asri, saudara Taming Sari. Ya saudara, baik, kita masuk segmen ini. Adalah saya ingatkan, saya bukan ustaz ataupun da'i, tapi ini culipan daripada teman-teman yang menghantar kiriman yang saya rasakan sesuai. Ya Cik Long, Puan Kamaria Haji Noh, semoga sihat semua. Saudara Dinho, saudara Razak Yusof, saudara Muhammad Noh, saudara Zek Zul, saudara Yusuf Majid, Selamah Yusuf, waalaikumsalam. Ini segmen naluri kehidupan saudara. Kerana sekarang perkara penting dalam kehidupan kita adalah usia, kemudian masa, harta dan ilmu. Inilah 4 persoalan yang sering diutarakan oleh para ustaz. Kalau kita kembali ke pangkat ilahi nanti, inilah akan ditanya. Usia kamu bagaimana kamu habiskan, kemudian masa kamu bagaimana kamu gunakan, harta kamu bagaimana kamu perolehi dan kamu gunakan, serta ilmu yang kamu perolehi untuk siapa saudara. Sekarang ni waktu berjalan begitu cepat. Jadi harus kita ingat saudara. Contoh saya katakan, dalam kecepatan orang bercakap dululah saudara, menjelang tahun 2020 dengan wawasan 2020 dah pun melepasi 2020, sekarang ni 2023. Jadi begitulah saudara, cepatnya waktu berlalu dan hakikatnya ia mencatatkan sama ada kebaikan atau keburukan dalam diary amalan kita setiap insan. Setiap orang punya sorotan kehidupan tersendiri sepanjang tahun ini saudara. Dan sebagai Muslim yang sentiasa inginkan dirinya dalam kebaikan dan meraih pahala, setiap perkara yang berlalu perlu dijadikan iktibar. Perkara yang baik mesti diteruskan, manakala perkara yang buruk wajib ditinggalkan. Kehidupan ini memerlukan perancangan yang baik. Kebaikan tidak akan datang bergolek tanpa pilihan dan usaha kita. Oleh itu saudara, kita berdoa dan memohon kebaikan daripada Allah SWT. Ini juga merupakan sebahagian daripada usaha yang perlu digerakkan. Orang yang dapat kebaikan dalam hidupnya dimulai dengan niat dan hasratnya untuk melakukan kebaikan. Oleh itu amat wajar setiap Muslim membuat perancangan untuk melakukan kebaikan. Kerana Ibnu Qayyim Al-Jazwiyah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Qafi menyatakan, jika dirimu tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang baik, pastilah
kamu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil. Oleh itu, saudara, sibukkanlah diri anda dengan perkara-perkara yang baik. Apabila tibanya tahun baru, selalunya kita akan membuat azam dan sebagainya. Laksanakanlah azam kalau itu merupakan azam untuk melakukan yang baik-baik. Ingat, saudara, segala-galanya kita ketentuan ilahi. Kita masuk segmen Mutiara Kata, saudara. Ini kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali. Katanya, kita pasti dapat merasakan nikmat sihat jika kita pernah sakit. Dan kita juga pasti merasa nikmat hidup setelah kita berjaya membebaskan diri dari musibah yang dialami. Dan ingatlah bahawa musibah itu merupakan kemanisan iman. Andai tujuan hidup kita hanya kerana Allah SWT, saudara. Itu kiriman Mutiara Kata oleh sahabat saya, Datuk Syed Ali. Terima kasih, Datuk. Dan kita mesti seringlah sama insan kita ingat mengingati. Saya mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Hari ini sudah pun masuk hari yang ke-78. Artinya sudah lebih 2 bulan lah, saudara. Sudah 78 hari wujudnya kerajaan perpaduan yang berhasrat untuk menangani derita rakyat. Tinggal lagi 22 hari saja lagi. Kita mau melihat apakah dalam tempoh 100 hari impian dan harapan yang dilaungkan oleh pimpinan negara Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mencapai matlamatnya, saudara. Dalam pada itu jangan lupa, saudara, semalam 30, hari ini tinggal 29 hari je lagi, saudara. Semakin hampir kita dengan lambaian Ramadan. Oleh itu berdoalah kita agar kita dapat sampai ke garisan untuk merasai nikmatnya lambaian Ramadan, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Moga Pak Nazir kembali sihat walafiat dan terus berkarya untuk berkongsi pantun-pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, air kelapa, durian Belanda, buah nona pula diberi. Bersyukurlah apa yang ada, sekecil mana rezeki diberi. Kalau kita banyak berdapat, kita syukur. Sikit pun syukur. Itu peringatan Pak Nazir. Tambahnya lagi, makan ketupat si kuih dam, roti jala pula dicari. Susah dapat jawatan diidam. Sudah dapat jawatan diidam, jangan pula lupa diri. Itu kata Pak Nazir. Saya rasa yang ini pun, yang bawa Perdana Menteri pun kena ingat. Sekarang ni nak jawatan Perdana Menteri dah dapat. Jangan pula lupa diri. Itu teguran kita. Saya haraplah bukan hanya ditujukan pada menteri saja, pada teman-teman yang lain, yang nak jadi menteri, jadi wakil rakyat, yang nak jadi ketua-ketua di jabatan dan sebagainya. Dah dapat jawatan diidam, jangan lupa diri, saudara. Dan saya harus mengingatkan anda sebelum saya meneruskan pencerahan ini, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini serta dimasukkan dalam sebarang channel, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan maupun tulisan yang anda tulis, anda lakarkan dalam muka buku saya ini, kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Ini hanyalah pencerahan politik, tak lebih daripada itu, saudara. Dan matlamatnya sekadar memberi informasi kepada warga kita, warga maya kita yang berkesempatan bersama dengan saya. Prinsipnya, bila saya memberi pencerahan, saya memberi pandangan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau anda mau menyantuni ataupun mau berbual dengan teman-teman, nak menyanggah dan sebagainya, saya mohon satu saja. Gunakanlah bahasa yang baik-baik. Jangan kita celupar, jangan kita carut-mencarut, maki hamun dan sebagainya. Kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap aspek secara harmonis. Sebagai warga cinta damai, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu saja permintaan saya pada anda, saudara. Cuaca hari ini begitu keadaannya. Masih lagi awal pagi, panas lit-lit. Saya terima laporan daripada Kedah, panas terik katanya. Begitu juga di Pahang, di Johor ada yang mendung. Cuma di kawasan saya ini, sekitar rumah saya, awal pagi sampai lewat tengah hari panas, malam menjelang senja hujan lebat, saudara. Tapi alhamdulillah tiada banjir. Hanya hujan saja, okeylah tu. Bumi perlu disirami oleh hujan
agar ia segar dan kita pun rasa segar juga, saudara. Cuma saya dapat laporan ini, sebab itu saya katakan alam semakin benci pada warga dunia agaknya. Kerana tiba-tiba saja sekarang ni, terusan kalau anda biasa pergi ke Itali, Venice. Venice ni jangan lupa saudara, ada gondola naik, kita duduk naik gondola, naik sampan itu yang di kayu. Hari ini tak boleh nak digunakan kerana sungai ataupun terusan di Venice kering. Kerana Itali mungkin mengalami kemarau walaupun dalam musim sejuk. Cuaca kering selama berminggu-minggu menimbulkan kebimbangan bahawa Itali mungkin akan mengalami kemarau pada musim sejuk. Dengan kawasan pegunungan Alps hanya menerima kurang separuh daripada salji biasa, saudara. Jadi alam sudah semakin bosan dengan warga-warga Eropah yang berperang tak habis-habis, saling berbunuh-bunuhan antara Rusia dengan Ukraine. Itu gambarannya. Alam juga dah bosan, saudara. Sebab saintis dan aktivis alam sekitar memberi amaran ketika Venice, sebuah bandar di mana banjir biasa menjadi kebimbangan utama mereka, tapi kini menghadapi air surut yang menyebabkan gondola dan water cap tidak dapat digunakan. Jadi sebagai daya tarikan dan sebagainya, saudara. Itu keadaannya. Sungai yang terpanjang di Itali adalah sungai Po yang mengalir dari pergunungan Alps di barat laut ke Adriatik, didapati mengalami kurang 61% air. Kering kontang lah jawabnya Itali. Saya harap semua ini dapat menjadi pengajaran kita, saudara. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau di dunia luar ada berlaku gempa bumi, lebih daripada 50,000 korban, dan hari ini di Itali dah berminggu-minggu kering kontang. Kita pula baru lepas musibah banjir, sekarang ni sekejap panas, sekejap sejuk. Itu keadaannya. Ingat, saudara, dunia semakin tua, saudara. Baik, hidup mesti diteruskan. Sebab itu saya pun lega sikit hari ini, kerana harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 serta diesel kekal tiada berubah bagi tempoh 23 Februari hingga 1 Mac. Artinya, saudara, tidak ada kenaikan harga minyak. Alhamdulillah. Dalam satu kenyataan, Kementerian Kewangan berkata harga minyak RON 97 kekal pada harga RM3.35 seliter, RON 95 RM2.05 seliter, dan diesel RM2.15 seliter. Secara adalah kelegaan sedikit. Bagaimanapun, kerajaan akan terus memantau harga minyak mentah dunia dan mengambil langkah-langkah wajar bagi memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat terus terjaga, saudara. Cuma awal pagi tadi saya dah mula risau, saudara, sebab nilai ringgit kita nampak pagi tadi terus merosot berbanding dengan dolar Amerika. 2 hari berturut-turut, saudara, nilai ringgit kita susut. Pada 9 pagi tadi, ringgit menyusut nilainya untuk $1 Amerika sudah RM4.44 daripada RM1.20 waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan. Ini keadaan yang mengisaukan juga kita, saudara. Bagaimanapun, ini katanya disebabkan momentum yang lebih besar di sebalik konsensus yang semakin meningkat bahawa Rizab Persekutuan FED Amerika Syarikat akan mengekalkan kadar faedah yang lebih tinggi untuk tempoh yang lama dalam persekitaran ekonomi untuk mengukuhkan ekonomi mereka. Apa yang berlaku di Amerika, kita jadi tempiasnya, saudara. Bila berlaku peperangan ekonomi antara Amerika dengan China, kita juga terkena tempiasnya. Begitu juga saudara, mata wang kita menyusut berbanding dengan yen Jepun, kemudian berbanding dolar Singapura pun. $1 Singapura sudah RM3.31. Saudara, malahan dengan euro, ringgit kita turut merosot. 1 euro RM4.73. Begitu juga dengan pound sterling. Saya risau anak-anak kita yang belajar di luar negeri, mereka pasti akan terkesan kerana untuk 1 pound sterling nilainya adalah RM5.38. Berdoalah kita, saudara, agar wang negara kita, ringgit kita kukuh. Itu saja yang kita harapkan, supaya pembelian barang-barang di luar negeri, keperluan kita itu tidaklah menjerut kehidupan rakyat, saudara. Sebab malahan bukan hanya ringgit, bukan hanya nilai mata wang kita juga merosot, tetapi prestasi di Wall Street,
turut. Wall Street ni adalah tempat pusat pasaran saham dunia. Hari ini ia turut mengheret Bursa Malaysia dalam keadaan yang tidak bermaya, saudara. Ini keadaannya, saudara. Kerana perdagangan di Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi, mengambil petunjuk daripada prestasi lemah semalaman Wall Street. Pada jam 9.20 pagi tadi, penanda aras FTSE Bursa KLC susut 3.84 mata, saudara. Bukan main-main. Kalau 3.84 mata tu nilainya berbilion, saudara. Dan pergerakan harga di pasaran menyaksikan kaunter-kaunter rugi mengatasi kaunter untung, iaitu 361 kaunter rugi, 110 kaunter je untung, manakala 261 kaunter tidak berubah, dan 1491 kaunter tidak diniagakan, sementara 11 yang lain digantung. Jumlah dagangan cuma 474.5 juta unit bernilai 181.3 juta saja, saudara. Ini kita harus lihat kedudukan ekonomi kita. Malahan, saudara, apabila saya melihat kenyataan bos Maidin, itu Datuk Amir Ali Maidin, dia menyatakan kalaulah harga barangan masih lagi tidak dapat dikawal, dia bimbang dalam tempoh 3 bulan nanti besar kemungkinan jamuan rakyat ataupun bekalan menu rahmah tidak akan bertahan lebih daripada 3 bulan. Ini keadaannya, saudara. Kita menjangkakan, ingatkan, bila adanya menu rahmah yang dipertikaikan di parlimen dan sebagainya, harga bawa RM5 dan sebagainya, tapi ia menurut bos Maidin, dia kata tidak mampu untuk bertahan dalam tempoh 3 bulan seandainya harga barang makanan masih terus melonjak dan tidak menampakkan susutnya. Sebab dia kata dia sendiri, dia mempunyai banyak kaunter di semua kebanyakan pasar raya Maidin pun dia melihat bagaimana pasaran harga barangan makanan dan keperluan asas sudah seolah-olah macam tak boleh dipertahankan. Jadi kalau tak boleh dipertahankan harganya, macam mana nak bagi menu rahmah? Mungkin ikan mahal, telur mahal, cili mahal, beras juga meningkat, minyak naik dan sebagainya. Macam mana nak bagi menu rahmah? Segala-galanya memerlukan modal. Sebab wang tidak turun dari langit. Kalau barang tu murah, murahlah dia jual. Itu keadaannya, saudara. Jangan lupa, saudara, hari ini hari yang ke-78. Wujudnya kerajaan perpaduan. Matlamatnya untuk menyantuni derita rakyat, saudara. Dan tinggal 2 hari lagi, saudara. Apakah kerana menanti pembentangan bajet, maka harga barangan itu masih lagi dalam keadaan limbo? Sebab tinggal 2 hari saja lagi kita menanti pembentangan bajet yang akan diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimanapun hari ini di parlimen nampak gayanya ahli-ahli parlimen sudah mula ramai yang menyokong. Mereka sudah mula terkesan dan melihat bahawa keperluan rakyat itu perlu diutamakan. Ramai daripada kalangan mereka yang menyokong supaya tuntutan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar itu segera dilaksanakan. Semalam pun ada mantan Perdana Menteri bercakap, hari ini juga bercakap lagi, ahli parlimen dari Bacok, Saudara Syahir Sulaiman, itu ahli parlimen dari Kuala Selangor, Datuk Dr. Zulkifli, mereka juga menyuarakan harapan agar pimpinan negara, khususnya Kementerian Kewangan, dapat mengkaji semula keputusan supaya pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar ini dapat dilakukan kepada mereka yang tidak mempunyai simpanan melebihi RM50,000. Mungkin ada cara lain yang perlu ditangani. Saya tak boleh nak cakap 2-3 kali, saudara. Benda tu saya dah bercakap. Nanti orang kata kita ni lebih-lebih pula. Sedangkan saya bukan pakar ekonomi. Kerana sekarang ni menurut kata Dr. Zulkifli, impaknya sangat besar. Kalau dapatlah dikeluarkan wang daripada simpanan pekerja ini, impak untuk pemulihan ekonomi. Jadi secara indirectly ia dapat membantu pemulihan ekonomi dan golongan rentan yang hari ini sekarang ramai yang tiba-tiba jatuh miskin. Biasalah, saudara, dah 4 tahun saya dah bercakap Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah inherit ataupun mewarisi kehidupan yang begitu sukar pada rakyat, dengan hutang yang begitu tinggi, hutang negara 1.5 triliun, tergapai-gapai. Sebab itu Menteri Ekonomi tak tahulah Rafizi Ramli apa dia punya formula. Kita harap segeralah santuni, sebab rakyat semakin tertekan.
kita pun tak minat juga saudara kalau ada bercakap saja, tidak ada sesuatu yang mantap. Bagaimanapun kita bagi peluang sampai hari Jumaat nanti. 2 hari lagi kita dengarlah bagaimana ini bajet yang akan dibentangkan oleh Sulaiman Ibrahim. Waktu itu kita akan ulaslah saudara. Saya bukan pakar ekonomi, tapi saya akan bertanya dengan teman-teman pandangan mereka dan sebagainya. Ini penting saudara untuk kehidupan rakyat. Sebab saya melihat sekarang ni bagaimana teman-teman menghantar kiriman pada saya. Dia kata politik hari ini dia berkisar kepada suasana dalaman yang tak ada kesudahan. Masih saling berbalah. Ada orang pula nak tunjuk dia pandai, tapi tak ada pun formulanya. Ada orang pula menyalahkan orang lain. Masih lagi dalam keadaan situasi politik yang bukanlah sesuatu yang baik untuk rakyat. Saya dah bercakap, rakyat tak mau tengok semua ni. Sama ada anda sebagai parti pemimpin negara ataupun anda dari parti pembangkang nak berbalah lah. Cuma yang rakyat nak tahu apa untuk kami. Saya dah dapat merasakan tadi pun saudara, saya berjalan, saya menaiki LRT, MRT, memang sesak saudara. Ertinya rakyat terpaksa tak nak bawa kereta lagi dah. Kerana wang semakin nipis. Gaji, pendapatan tidak ada peningkatan. Malahan peluang pekerjaan juga semakin berkurangan. Saya lihat juga gerai-gerai yang menjual nasi lemak, selalunya dekat stesen MRT, macam dekat Pasar Seni itu selalunya ada dijual nasi lemak. Tak ada dah. Begitu juga saya naik LRT sampai ke dekat stadium, saudara, pun tak ada juga jual nasi lemak. Artinya orang nak jual nasi lemak pun dah tak ada kemampuan. Artinya mungkin tak ada pasaran. Dan kedai-kedai yang saya lihat, ini kalaulah kedai-kedai yang makanan yang mahal memang lengang. Tetapi kedai rakyat, macam kedai mamak pun boleh tahan sikit. Tetapi tadi saya pergi makan dekat Pilio Damansara, ada sebuah kedai itu memang sedap makanannya saudara. Ada laksa, ada mi. Saya masuk kedai itu sekitar jam 12.30 lepas Zuhur, 1.30 saudara. Ada 2 orang saja. Kedai yang menjual makanan yang cukup enak dan murah, tapi pun orang tak datang. Kenapa jadi begitu? Artinya dalam poket semakin berkurangan. Saudara Samsul, saya tak suka nak mengatakan orang tu hopeless dan sebagainya, Saudara Samsul. Tapi bagi saya, dia kena mengutarakanlah apa yang dicadangkan sepanjang musim berkempen dulu. Saudara Anwar Bidin dia kata, Dato' Ahmad Maslan kata, yang bersasar tu kebanyakannya tak mau buat pengeluaran. Ramai yang tak layak mau pengeluaran KWSP. Saya tak gitu Saudara Anwar Bidin. Saya rasa Dato' Ahmad Maslan juga mendapat gambaran ataupun laporan yang salah. Yang nak dikeluarkan sebenarnya mereka yang punya kesimpanan lebih 200,000. Sebab mereka sekarang ni tak ada kerja. Bila mereka tidak ada pekerjaan, mesti mereka perlukan wang. Jadi mengharapkan, kita tinggal lagi 29 hari lagi nak puasa saudara. Ini merunsingkan. Ini yang kadang-kadang kalau bila ekonomi kita tidak baik, ia akan mengundang masalah rumah tangga. Isteri akan tanya, bang, beras macam mana dah nak habis? Bila seorang suami dengar saja, isteri kata, bang, beras nak habis ni, berdebar darah dia. Bang, gula dah semakin susut, lagi berdebar. Bang, susu anak dah tak ada bang. Lagi dia, jadi akhirnya ke mana dia nak melampiaskan amarahnya? Jadi dengan bebalnya dia mungkin keluar rumah. Dan isteri pula kata, tu nak ke mana tu? Bergaduh laki bini saudara. Itu keadaan. Saya melihat tu terang, saya kata saudara bolehlah bertanya dengan saya, bolehlah saudara buat dalam tulisan saudara berapa ramai tak makan, ada laporan ke. Ini bukan soal tak ada makanan langsung. Benar, tetapi bebanan yang ditanggung oleh warga kita. Sebab terutama di kota raya, sama ada di Pulau Pinang, di Johor Bahru, di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya. Saudara, kalau di kawasan macam di Putrajaya tak ada masalah. Sebab mereka bekerja kaki tangan kerajaan. Selalu saya katakan, ada kad plastik tu, cucuk je ke dinding, tekan nombor dapat keluar duit. Tapi bagaimana warga buruh? Bagaimana pekerjaan biasa? Buruh lebih lagi saudara. Tentu mereka terkesan pendapatannya berapa sen sangat. Paling-paling tinggi pun katalah 1,500. Sewa rumah nak kena bayar. Sebab mana ada orang tinggal Kuala Lumpur ni, di kota-kota raya, di Ipoh, di Pulau Pinang, Alor-Star, yang punya rumah mereka menyewa. Sewa rumah pun sekarang bukan macam dulu RM150. Tidak mungkin ada lagi dah. Zaman saya dulu RM150. Tapi hari ini
sewa rumah saja pun mencanak. Ada sampai 2,000 lebih hanya untuk rumah teres. Ini cerita benar saya. Kalau dulu dekat Keramat misalnya, saya sewa rumah teres lebih kurang RM250. Sekarang tak dapat. Begitu juga di Bangi, dan selalunya warga buruh, warga B40 ni yang pekerjaan mereka kalau kerja dengan kakitan kerajaan N17, N18, berapa sen pendapatan. Inilah sebabnya bila Datuk Ahmad Maslan mengatakan ramai yang tak bercakap, yang nak mengeluarkan, mereka dah tak ada upaya dah. Tidak ada mana nak cari sekarang ni. Orang Perak kata mana nak kekor Yop. Zaman arwah mak saya, dia kata nak gadai apa lagi. Dah tak ada benda dah. Saya amat bersimpati saya lihat sendiri. Saya selalunya jam dalam pukul 11 saya keluar dari rumah. Kadang-kadang saya jalan kaki, saya naik Grab, saya naik LRT, saya naik MRT. Saya menyusuri kota raya Kuala Lumpur dan melihat kehidupan rakyat, bagaimana kehidupan mereka. Itu keadaannya saudara. Ini saya rasa sekarang ni rakyat dah tak mau dengar dah sebenarnya nak berbalah-balah sama ahli politik ataupun mereka berjawatan, ketua usaha ke, ketua pengarah apa semua. Jadi masalah sekarang ni pemimpin atasan, sama ada yang tekanan, sama ada kanan atau kiri lah, mereka sudah sampai masanya sekarang ni berganding bahu untuk fokus tentang kehidupan rakyat. Ini paling penting saya. Sebab memang kita tahu pendapatan negara bagaimana kedudukannya, hutang negara bagaimana, kita faham, rakyat faham. Tapi dalam rakyat faham, mereka nak tahu juga aku nak makan apa. Ini persoalannya. Tadi saya dengar juga dekat parlimen, Menteri ini Abang Mat Sabu menjawab. Memanglah, apakah hanya sekadar jawapan? Kita mau tahu penyelesaian saya. Itu keadaan yang saya harapkan. Kita tak lebih daripada itu saudara. Kita nak marah, nak maki orang pun dah letih saudara. Saudara Zam-Zam dia kata just got the number 1 gifted badge. Terima kasih saudara. Terima kasih saudara Zam. Hantar saya sekuntum mawar merah. Sekuntum mawar merah itu melegakan fikiran saya. Yang saya perlu dari anda adalah like, share dan subscribe. Saudara Roslin Rahim dia kata guna ujian poligraf untuk mafia-mafia suspek sakau. Ini ceritanya sekarang ni. Kita sampai ke bab ini, bab-bab di mahkamah. Kerana hari ini Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun melakukan tindakan menghantar notis tuntutan terhadap ahli parlimen Pendang, iaitu Datuk Awang Solehuddin Hashim. Dia minta supaya melakukan tuntutan maaf dan sebagainya, kerana katanya Datuk Awang mengeluarkan kenyataan di lobi parlimen yang menuduh dia menuduh bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu lebih zalim daripada Dr. Mahathir. Kadang-kadang begitulah. Saya melihat, saya bisa katakan pemimpin, wakil-wakil rakyat dengan menteri dia mau berbalah. Bagi saya ini bukan penyelesaian. Untuk apa nak kata itu kata ini? Dengan kesesamaan ini apa jadinya? Kerana berdasarkan notis itu pada 21 Februari lalu, Awang Salahuddin telah mengungkapkan atau buat kenyataan kepada pemberita di lobi di luar Dewan Rakyat mengenai Perdana Menteri. Kalau dia bercakap dalam Dewan tak ada kesamaan, ada imuniti sebab dia bercakap di luar. Jadi menurut peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa ini bila dia kata sikap pendendam Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih teruk daripada Mahathir. Malahan kenyataan itu tersiar dalam berita harian bertajuk sikap pendendam Anwar lebih teruk daripada Tun Dr. Mahathir. Bagi saya ini soal perbalahan sama-sama anda orang politik. Kita tak mau dengar lah saudara. Yang kita mau tahu apa santunan untuk rakyat. Baik saudara, sebagaimana yang saya ramalkan, apa yang berlaku semalam apabila Wan Saiful, Ketua Perangan Parti Bersatu, bersama dengan dibawa ke muka pengadilan berhubung dengan skandal rasuah jana wibawa. Akhirnya sekarang ni boleh dikatakan penuh di setiap laman-laman media sosial. Rakyat pun nak tahu juga. Jadi jana wibawa ni apa? Saya dah terangkan semalam. Jana wibawa ini adalah program yang dikhususkan untuk Bumi Putra yang diwujudkan pembentukannya pada 13 November 2020, era kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Nama penuhnya Program Jana Ekonomi Pemerkasaan
kontraktor Bumi Putra Berwibawa. Perkataannya Bumi Putra. Dan kabarnya ada 56 projek jana wibawa yang telah pun mendapat surat setuju terima SST. Jadi bagaimanapun semalam Ketua Perangan PBN Wan Saiful dihadap ke mahkamah atas 2 pertuduhan kerana menerima rasuah berjumlah 69 juta dari salah satu projek jana wibawa yang bernilai 232 juta. Peratusan nilai rasuah 69 juta. Saudara, agak menariknya apabila saya dengar, semalam saya dah sentuh saudara. Saya semalam nak sentuh tu masih lagi belum jelas. Tapi bila saya lihat semua media mula membicarakan, saya kata ada kebenarannya. Apabila berdasarkan kepada kertas pertuduhan, itu Wan Saiful didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan dari syarikat Neptunis Sdn Bhd untuk membantu syarikat itu mendapatkan projek Central Spine Road, itu disertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan secara prakelayakan bernilai kontraknya 232 juta. Jadi dalam tuduhan telah perbuatan itu dilakukan di League Club di Putrajaya, saudara. Malahan antara 8 Julai hingga 30 September 2022 mengikutlah rekod SPRM katanya, Wan Saiful telah menerima suapan bernilai 69 juta menerusi akaun CIMB Bank milik syarikat WSA. WSA itu Wan Saiful lah. WSA Advisory Group Sdn Bhd. Jadi rekod transaksi wang suapan menerusi akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Neptunis sudah diperolehi oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Jadi tertuduh terdakwa melakukan kesalahan di bawah akta rasuah. Jadi walaupun Wan Saiful diwakili peguam utamanya, itu peguam diambil peguam daripada peguam Datuk Najib, peguam Datuk Zahid itu Datuk Hisham Teh Potek. Peguam pun ada juga yang pakar bahagian rasuah ni, saudara. Jadi dalam keadaan begini, kita merasakan katanya jana wibawa ini adalah projek untuk Bumi Putra. Itu persoalan kita. Soal bila ambil apa semua ni, kita tak mencampur lah sama ada ia akan jadi sebagai dana politik ke, yang kata Tan Sri Muhyiddin bolehkan tiap-tiap parti politik boleh menerima sumbangan bantuan kewangan daripada mereka-mereka yang bersimpati dengan perjuangan politiknya. Kata Tan Sri Muhyiddin, dia dibolehkan dari dulu lagi. Tetapi persoalan kita sekarang ini, jana wibawa ini katanya adalah projek untuk Bumi Putra. Tapi kenapa boleh ada bukan Bumi Putra, malahan melakukan suapan? Jadi dalam keadaan begini yang kita hairan. Saudara, ini apakah Lian Tan Chuan ini adalah kluster kontraktor Bumi Putra ke? Itu persoalannya. Rakyat mula bertanya, apa hal ni? Begitulah, saudara, kadang-kadang kita melihat kebejatan yang dilakukan. Kita tak mau menuduh, kita tunggulah perbicaraan di mahkamah nanti. Tetapi bila timbul nama yang bukan Melayu, bukan Bumi Putra, ini menimbulkan persoalan. Kerana betul, menurut kata Tan Sri Muhyiddin, projek itu dicadangkan oleh Tengku Zafrul. Dia cuma hanya melihat. Tapi sebagai Perdana Menteri, takkan dia tak boleh lihat kalau orang macam Tan Chua bukan Melayu? Takkanlah terlepas pandang. Ataupun takkanlah Kementerian Kewangan juga terlepas pandang. Ini masalahnya, saudara. Saya tidak mahu bercakap soal ada tak ada pemberian itu dan sebagainya. Bagi saya itu biarlah ini mahkamah yang menentukan merit kepada persoalan rasuah ini. Yang saya persoalkan kerana jana wibawa ini diwujudkan untuk membantu Bumi Putra. Kemarin Tan Sri Muhyiddin dia kata bahawa berapa ramailah syarikat-syarikat Bumi Putra yang akan bungkus, yang akan muflis kerana nak menyelamatkan syarikat Bumi Putra ini supaya tidak gulung tikar. Sebab itulah diwujudkan sesuai dengan saranan yang bawa mula Tengku Zafrul mewujudkan jana wibawa ini
untuk Bumiputera. Tapi dalam pembicaraan sekarang ni tiba-tiba timbul nama bukan Bumiputera. Ini persoalannya yang perlu dijawab. Saya tak nak tanya yang lain. Saya akan bertanya soal pokok. Dan ini perlu dah dijelaskan. Saudara, kita tak kisahlah sama ada kontraktor itu 5 bintang ke 10 bintang ke, itu mereka punya hal. Itu urusan kamu. Kamu sebagai ketua pentadbir negara. Tapi kenapa boleh dikhianati? Kalau benar ada orang macam nama Tian Chua ini diberi wang dan dapat surat setuju terima. Kalau benar, walaupun satu daripada 54 anak syarikat, masih lagi saya khawatir. Dan saya melihat apakah perlu ada suapan lebih awal. Ini yang menjadi masalah kita. Orang Melayu ni mana ada duit. Nak keluar duit berjuta-juta sebelum dapat kontrak. Saudara, ini selalunya saya haraplah pimpinan negara selalu fikir. Kamu nak minta lah, kalau biarlah kawan tu dah dapat menjalankan perniagaan, dia dah dapat keuntungan, minta tak apa, tak ada masalah. Saya tidak akan rasa marah. Andainya satu syarikat ABC Company, dia dapat kontrak nilai dia 1 bilion pun, saya tak akan marah. Tambah-tambah lagi kalau itu Bumiputera. Sebab sebagai warga Bumiputera, ini tanah yang kita miliki, tanah yang kita pijak, bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung, saudara. Kita yang mentadbir. Ini warisan kita. Saya tak akan terasa kecil hati, tak akan marah. Malah saya gembira melihat warga saya, anak bangsa saya berpeluang untuk meniaga sampai bilion-bilion. Tak ada masalah. Tapi biarlah dia dapat keuntungan dulu. Biarlah projek itu terlaksana dan ada keberuntungan, barulah jumpa macam mana ni. Dah untung tak kalah, tak boleh tolong, tak boleh sokong parti yang memerintah sekarang. Saya tak marah kalau nak buat begitu. Tapi belum apa-apa lagi. Macam-macam yang saya dengar, saudara. Cuma saya tidak ada bukti. Dan sekarang ni sudah pun terbukti. Dapat SST, surat setuju terima tu, dah kena keluar duit. Mana ada syarikat Melayu yang boleh mendapat peluang begitu? Secara Mio dia kata Bumiputera tak boleh beri komisen berjuta-juta. Jadi tak dapatlah. Itu bagi saya marah, saudara. Kamu bagi dulu syarikat Bumiputera ni, bagi dia peluang meniaga, bagi dia kontrak 100 juta ke, 200 juta ke, 300 juta ke, wa'ima sampai 1 bilion. Kita tak akan marah, saudara. Sama ada kroni kamu pun tak mengapalah. Tetapi jangan minta lebih awal. Sebab orang Melayu ni mana ada modal berjuta-juta. Belum apa-apa lagi dah kena keluar wang berjuta sebagai upfront. Ini saya rasa ini sikap. Saya bukan nak maki, saudara. Tapi kalau tengok orang begitu, saudara Amir Ciani dia kata pergilah report ke polis dan SPRM. Saya tak mau report, saya menzahirkan sebab saya melihat. Saudara Amir jangan marah dengan saya. Saya cuma memberi pencerahan. Sebab itu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saya untuk meluahkan keadaan, saya rasa kurang senang. Saya dah bagi tahu dah tadi, buat apa nak report. Bagi saya, kalaulah syarikat itu sama ada dia dapat pada parti bersatu ke, orang daripada UMNO ke, orang daripada PAS ke, Wa'ima parti pada keadilan ke, saya tak akan marah, saudara. Asalkan warga bangsa kita berpeluang untuk mendapat projek-projek untuk meniaga, mencari penghidupan. Saudara Nur Rahim, bagi saya akan mempertahankan warga bangsa saya, saudara. Saya akan cepat tersinggung apabila melihat ada kebejatan-kebejatan begini. Sebab laporan ini dia kata bahawa menurut kenyataan Tan Sri Muhyiddin, dia kata projek Jana Wibawa adalah projek yang dicadangkan oleh Menteri Kewangan era Perikatan Nasional, Tengku Zaplul sebagai Menteri Kewangan. Tujuannya projek Jana Wibawa adalah untuk membantu kontraktor Bumiputera yang terkesan akibat dari pandemik COVID-19. Jadi menurut Tan Sri Muhyiddin, dia kata kontraktor Bumiputera itu kalau tak dibantu, maka mereka mungkin akan menjadi muflis. Apakah anda tiba-tiba ada nama yang bukan Melayu dekat situ? Saudara, apakah orang yang nama apa tadi ini, apabila Lian Tan Chuan, gamaknya Lian Tan Chuan bin apa gamaknya? Ini persoalan yang saya nak bawakan pada anda. Saya tak nak bercakap soal berapa dia bagi, soal itu biarlah mahkamah yang menentukan. Kalau benar ada korupsi apa semua, biarlah. Kalau tak ada korupsi pun tak apalah.
Tetapi kenapa ada nama seperti Lian Tan Chuan? Ini yang agak menggamit hati perasaan saya untuk rasa tersinggung. Saudara, itu keadaannya. Jadi ada kawan hantar surat saya, dia kata rupanya yang kita tidak tahu selama ini ada orang Melayu atau Bumiputera yang punya nama Lian Tan Chuan. Biasanya kalau orang Melayu namanya akan diletakkan bin. Agak-agaknya lah. Ini tak kawan saya mengatakan kiriman kat saya, dia kata agak-agaknya lah. Nama penuh Lian Tan Chuan ni apa agaknya? Mungkin nama beliau adalah Lian Tan Chuan bin Lian Tompo. Mungkin mereka sudah menjadi satu bualan. Ini keadaan saya. Now sekarang ni dari Johor Bahru, saya menerima laporan daripada Berita Harian melaporkan seorang ahli perniagaan yang didakwa di Mahkamah Session hari ini atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 12.8 juta berkaitan projek Jana Wibawa lagi. Kali ini pula tertuduh adalah Datuk Teo Wee Cheng yang menyangkut soal projek Jana Wibawa. Kenapa orang lain yang ambil ada sama dia nak ambil rasuah ke tak ambil rasuah soal lain. Tapi kenapa dia tiba-tiba, kenapa walaupun dia tak mengaku bersalah, saya kena Wee Cheng yang juga pengarah syarikat SSH Furniture. Dia didakwa atas 2 pertuduhan meminta wang suapan 3.9 juta dan 7.4 juta yang juga 10% daripada harga kontrak membabitkan program Jana Wibawa. Ni yang saya nak marah. Saya bukan marah soalnya nak bagi siapa pun kalau warga kita, tetapi bila orang lain yang campur tangan, apa hal? Kerana masing-masing berprojek untuk menaikkan jalan pintasan dari Jalan Sawah Baru ke Tenang Station di Segamat dan juga membina jalan dari Kampung Belukar Durian ke persimpangan Felda Waha di Sedili, Kota Tinggi, Johor. Ini di mahkamah tadi saya dibicarakan yang menyangkut soal Jana Wibawa ni. Saya marah kerana saya tengok ada pula lagi seorang lagi, Datuk Teo Wee Cheng. Dalam mahkamah tadi pun dia tak boleh berbahasa Melayu pun. Apabila ini juru bicara berbahasa dalam bahasa Mandarin. Kemudian dan pagi Wan Saipul dan hari ini kadarnya hari ini juga di Shah Alam. Di Mahkamah Shah Alam ada lagi apabila bernama melaporkan ahli perniagaan Adam Radlan Adam Muhammad yang didakwa semalam 2 tuduhan. Hari ini dia dakwa lagi di Mahkamah Session Shah Alam atas 2 lagi tuduhan menerima rasuah berjumlah 41 juta berhubung projek Jana Wibawa. Dia sebagai orang penting kan ni, dia mengikut kedua-dua tertuduh ahli perniagaan berkenaan didakwa menerima suapan berjumlah 41 juta daripada Lian Tan Chuan. Lagi ini keadaannya saudara. Ada keterangan melakukan kesalahan itu tempat dia terima duit dekat CIMB Bank Cawangan Jaya 1 di PJ di Pilihan Jaya saudara. Tarikhnya siap 26 November 2021. Jangan main-main dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Tak usah kamu nak bermusuh, jangan kamu nak jadi penyakit. Mereka bila buat siasatan tu sampai ke lubang cacing mereka ikut saudara. Dan kita punya SPRM ni saudara memanglah antara yang terbaik macam pihak polis. Saudara jangan nak nafikan. Sebab saudara report terus. Kerana mendapatkan projek itu di Ibu Pejabat Daerah Kelang Utara bagi pembinaan jalan di Sungai Adam ke Kampung Banat di Perlis. Kemudian adalah didakwa melakukan kesalahan itu di SIMB Bank Cawangan Jaya 1. Itu keadaan saya. Jadi kita sekarang ni memerlukan penjelasan lah. Tan Sri Muhyiddin selaku mantan Perdana Menteri. Sebab itulah gamaknya ketua pengurusi Pertubuhan Kontraktor Bumiputera mereka mengadu pula dengan Datuk Ismail Sabri berbuka kepincangan tersebut, tapi tak ada tindakan pun. Ini saya melihat saudara bahawa saya merasakan tuduhan SPRM yang terhadap 2 orang ni saudara akan membuka ini macam kata Pandora Box ataupun kotak yang mengandungi segala cacing-cacing ulat-ulat yang akhirnya terbongkar saudara.
Banyak lagi rupanya. Sebab situ di Johor jana wibawa, di Shah Alam jana wibawa, di Kuala Lumpur jana wibawa. Apakah tidak ada di Perlis? Apakah tidak ada di Pulau Pinang? Apakah tidak ada di Kelantan, di Kuantan dan sebagainya? Kalau terbongkar satu demi satu, saya rasa tak tidur malam. Sebab itu bila kita dengar Wan Saiful dia ambil keputusan, dia letak jawatan sebagai ketua perangan, ini tak ada masalah sangat pada kita. You nak pegang jawatan, berpeganglah. Kononnya nak tunjuklah bahawa wibawanya parti tersebut. Bila bawa ke mahkamah letak jawatan. Ini sebenarnya nak menyindir Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu saya katakan mereka pula menuduh bahawa ini apa yang berlaku semalam, pendedahan, siasatan yang dilakukan oleh SPRM terhadap skandal jana wibawa ini kononnya datang daripada arahan Datuk Seri Zahid. Tak betul. Dia tak campur pun. Kalau dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kawalan terhadap SPRM, dah lama kes dia buang. Ini tidak, kes dia masih lagi bergelut di mahkamah. Saya rasa saya tak nampak saya. Tetapi jangan lupa Perdana Menteri kita hari ini adalah penentang tega nombor 1 berhubung soal-soal kebejahatan dan rasuah ini. Sebab itu cuma kita tengoklah, cuma tak seronoklah bila ada orang pula menuduh sama ada benda itu benar atau tidak. Dia kata dia mendengar saja, tapi tak perlulah diwawarkan apabila tersiar dalam media sosial mengatakan bahawa SPRM menawarkan kepada Wan Saiful wang. Saya kata ini tak betul tu, dan itu telah pun dijawab oleh ketua pengarah SPRM. Jadi kata SPRM, kenyataan seorang individu yang membuat tuduhan kononnya Suruhanjaya Pencegah Rasuah menawarkan 10 juta kepada Ketua Perangan Parti Bersatu Datuk Wan Saiful untuk membabitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam kes rasuah disifatkan sebagai fitnah dan tidak bertanggungjawab. Saya melihat sebenarnya saya ini adalah usaha-usaha untuk buat pagar-pagar supaya saya yakin jana wibawa ni dia tidak akan lari daripada akan juga saya yakin akan terkait dengan Tan Sri Muhyiddin, kerana SPRM pun dah mengatakan bahawa mereka memanggil Tan Sri Muhyiddin bukan sebagai saksi, tapi beliau adalah orang yang sedang disiasat. Ini keadaannya. Apakah mereka berusaha untuk mewujudkan pagar-pagar defense lebih awal? Saya tak tahulah saya bagaimanapun kita pulanglah pada SPRM. Saya tak nak mau mencampuri urusan SPRM. Cuma yang saya tekankan, kenapakah di saat rakyat susah saudara, warga bangsa kita susah, kontraktor gulung tikar, berapa ramai kontraktor kelas A, kelas B yang hidupnya cukup menderita. Kesannya apabila PKP, bukan hanya COVID-19, kesannya apabila keputusan dibuat supaya kita mengadakan perintah kawalan pergerakan yang terpanjang sebegitu lama, yang menimbulkan macam-macam persepsi. Ada orang mengatakan kerana itu usaha untuk mengekalkan beliau sebagai Perdana Menteri, khawatir nanti ada usul ni tak percaya dan sebagainya. Ada pula mengatakan diwujudkan suasana tersebut supaya boleh digunakan wang negara. Sebab kalau negara dalam keadaan darurat, bolehlah digunakan pakai tanpa mendapat kelulusan di Parlimen. Itu membuka ruang untuk orang merasakan, mewujudkan persepsi. Persoalan inilah saudara yang harus kita lihat sebenarnya bagaimana rakyat sudah hidup dan susah. Saya melihat kehidupan rakyat yang sukar. Soal kamu nak sapu duit ke apa semua itu antara kamu dengan Allah SWT, kamu dengan undang-undang. Tapi kamu sanggup wujudkan dana wibawa ini, tetapi bukan untuk Bumiputera. Ini keadaan saya. Bagi saya ini seolah-olah mengkhianati perjuangan bangsa kita. Saya sedih saudara bila tengok begitu. Berapa ramai kontraktor ada yang bunuh diri. Masalah waktu itu berapa ramai yang mengangkat bendera putih, makanan dah tak ada di rumah. Kalau kita bercakap benda begitu, orang kata kita ni busuk sangat mulut kita ni, jahat sangat kita ni. Saya bukan nak saya mengungkapkan persoalan ini saudara semata-mata untuk menyedarkan pimpinan. Anda berada di anjung kuasa, itu persoalan anda lah. Hidup senang lenang, memakan sedap dan sebagainya. Kami tak ambil tahu. Tetapi jangan sesekali menjadikan rakyat terperangkap dalam kehidupan yang semakin sukar. Itu saja yang selalu saya cakapkan.
Dari awal saya mengadakan bicara saya sentiasa meletakkan rakyat di hadapan. Dan saya akan cepat marah apabila melihat pimpinan seolah-olah buat tak tahu saja tentang rakyat ini. Macam mana kita rasa ini nak menafikan wujudnya program jana wibawa ini orang lain yang dapat. Rakyat melihat. Sebab itu kadang-kadang kita merasakan bahawa kita lah jadi pengemis di bumi sendiri. Saudara Mino Puah Mochi, dia kata kontraktor yang terlibat itu punya rekod gagal siapkan projek tapi masih kekal dapat. Bagi saya saudara, soal kontraktor gagal ke, kalau kontraktor Bumiputera diberi, dia gagal, bantulah. Mungkin mereka tidak punya pengalaman, tapi bagi pada bukan Melayu dan akhirnya gagal pula. Ini yang dipertikaikan saudara. Lepas tu bila kita cakap benda begitu, nak ambil tindakan undang-undang. Sikit-sikit nak ambil tindakan undang-undang. Ini bukan soal satu benda yang kita nak menuduh itu dan ini, tapi ini soal fakta saudara. Dan hari ini saudara, satu lagi sudah pun terserah apabila Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution dia menyatakan bahawa pihak kementeriannya bersedia untuk membentangkan isu pelupusan saham syarikat Irish Corporation Berhad dalam kabinet nanti. Ini Irish Corporation ni juga ada di belakangnya tu, ada ekorannya, ada ekor-ekornya, adanya bau-baunya. Sebab isu ini pemberian tender di bawah Kementerian Dalam Negeri oleh kerajaan, waktu katanya Kerajaan Perikatan Nasional bagi projek sistem keselamatan bersepadu untuk Jabatan Immigration oleh strategi Irish Corporation. Ada elemen-elemen yang meragukan. Dan bila kita dengar kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia kata pihaknya bersedia akan membentangkan, mana dia dah ready, dia dah dapat segala fakta-fakta untuk dibentangkan. Bersedialah saudara. Ada lagi, apakah itu belum lagi masuk cerita Bistari Net. Sebenarnya saudara, berderet-deret bersusun-susun. Tapi janganlah pula kata ini semua Zaid Amidi punya pasal. Pasal apa nak salahkan orang saudara? Itu keadaan. Saya malah nak meneruskan benda begini. Kita cerita yang lain pula apabila saya mendapati bahawa sekarang ni 6 negeri sudah pun bersetuju untuk membubarkan Dewan Negerinya, iaitu 2 minggu sebelum berakhirnya bulan Jun akan datang. Alhamdulillah. Jadi 6 negeri itu mereka dah bersepakat lah. Iaitu negeri Kedah, negeri Kelantan, negeri Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Akhirnya mereka mencapai persetujuan. Ini pertemuan di kalangan menteri-menteri besar dan ketua menteri negeri tersebut. Mereka bersetuju untuk mengadakan pilihan raya, iaitu membubarkan Dewan Negeri itu 2 minggu. 2 minggu sebelum berakhirnya bulan Jun. Sekarang ni Februari. Februari, Mac, April, Mei, Jun. 4 bulan lagi. Mungkin lewat sikit lagi, 5 bulan lagi akan ada pilihan raya Dewan Undangan Negeri melengkapkan pilihan raya umum PRU yang ke-15 saudara. Dan pastilah macam-macam cerita pula lagi akan timbul. Kita tak mau fikir soal itu saudara. Dah timbul pula cerita kononnya. Saya dapat tengok tu bahawa Presiden Pejuang Datuk Mukris Mahathir sudah pun menemui pimpinan parti-parti, sama ada daripada Pakatan Harapan ataupun daripada parti PAS katanya. Minta kalau boleh biarlah bagilah 2 seat di Kedah, sebab dia nak bagi saya Mukris sedang berusaha untuk menyelamatkan hayat politiknya. Saudara, itu yang saya dapat bahawa akhirnya kalau jumpa Pakatan Harapan waktu yang sama, jumpa pula dengan PAS, apakah Mukris main 2 kolam? Mungkin itu gamaknya membuatkan Dr. Mahathir marah. Mungkin, tak tahulah saya. Saudara Nur Haim dia kaya dengan duit, lebih baik minta sedekah. Dah tentu halal. Saudara Nur Haim, kadang-kadang saya merasa begitu saudara. Biarlah kita arwah Allahyarham ibu saya selalu berpesan, jangan kamu ambil duit haram, sebab itu akan jadi darah daging untuk anak cucu kita makan saudara. Itu keadaannya saudara. Dan bila dalam keadaan begitu, saya tengok pula untuk menghadapi pilihan raya nanti, kalau benarlah akaun Bersatu masih dibekukan, tiba-tiba ada pula pimpinan daripada PAS. Dia mengatakan, dia Dr. Zawawi tak silap saya, dia kata PAS boleh sedia bantu Bersatu dengan kewangan. Saya termenung.
Datang dari mana? Selama hari ini banyak orang mengatakan PAS tidak mempunyai kewangan yang kukuh. Sebab itu mereka bersandar dengan UMNO, bersandar dengan Perikatan Nasional. Tapi sekarang dia kata dia mempunyai kewangan yang kukuh untuk membantu Parti Bersatu dalam menghadapi pilihan yang akan datang. Saya kata, datang dari mana? Bagaimanapun kita tak mau persoalkan apakah duit itu datang daripada langit ataupun ada orang sponsor, apakah duit datang daripada Kelantan, daripada Terengganu, wallahu alam bisawab, kita tak mau campur urusan begitu. Cuma yang saya menghairankan di saat-saat lagi 4-5 bulan nak menghadapi pilihan raya, tiba-tiba pimpinan PAS mengatakan mereka punya wang. Okeylah tu saudara. Samsul Trident dia kata 10 milu ada banyak. Okeylah tu. Datuk Ring kita dia kata Boboy ni nak selamatkan diri. Benar nampak gayanya. Sebab Boboy main 2 kolam gayanya. Cik Awang dia kata tidurkan siapa saudara. Saya bagi saya lah. Saya satu benda saja. Apabila kamu berada di anjung kuasa, kamu sepatutnya menolong warga bangsa kamu memperjuangkan bangsa kamu. Jangan sekali-kali kamu khianati bangsa kamu. Kalau projek Jana Wibawa itu untuk kontraktor Bumi Putra, pastikan Bumi Putra, bukan ada orang segala Tan Tiong Ciong dan apa semua tu. Bumi Putra mesti dibantu bila kamu berada di atas sana. Sebab itu saya mengharapkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda hadir dengan janji untuk menangani derita rakyat. Santunilah rakyat yang sedang menderita. Kita mengharapkan dalam tempoh 2 hari nanti adalah bajet-bajet yang paling tidak pun melegakan sedikit kehidupan rakyat yang sekarang ini terhimpit dan tersepit di lembah derita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.